tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita Durrus Samin fi Aqaidil Mu'minin. Pada hari ini sambung ke surat 7, prinsip ilmu. Itu kita sebut qala al-allamatu Syekh Muhammad bin Ahmad As-Suhaimi, wala budda liman arada al-hawd fi ilmi ala al-wajhi al-akmali an ya'rifa al-mabadi al-asharati addahu wa mawda'ahu wa wadi'ahu wa ismuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wa istimdaduhu wa faidatuhu wa nisbatuhu. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad Suhaimi dalam syarah Hudhudi, sesiapa yang ingin membicarakan sesuatu ilmu secara lebih sempurna, hendaklah dia mengetahui 10 prinsip. Ta'rif ilmu, tajuk ilmu, pengasas ilmu, nama ilmu, matlamatnya, hukumnya, tujuannya dan sumber ilmu yang diambilnya, faedah ilmu dan nisbah dan kaedah. Keterangan. Ta'rif ilmu ini, kita nak mengaji ini, ilmu bil aqaidid diniyati an-nasyiati anil adillati yaqiniyati. Ilmu yang kita nak belajar ni ialah ilmu usuluddin, ilmu mengenai akidah agama Islam yang terhasil daripada dalil-dalil yang jelas, dalil yang yakin, muktamad. Ilmu apa kita nak mengajar ni? Ilmu akidah. Tajuknya, tajuk perbincangan ilmu ialah mengenai zat Allah. Kita akan belajar tentang bincang zat Allah, zat Rasul, zat Nabi, perbincangan dari segi perkara yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, mustahil bagi Nabi, dan lain-lain menurut hukum akal. Yang ketiga, pengasas ilmu ini ialah Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia yang mensistematik dan membangunkan ilmu ini untuk jaga akidah yang benar dan banteras penyelewengan akidah. Yang keempat, nama ilmu ni kadang disebut ilmu tauhid, kadang ilmu sifat Allah, kadang ilmu aqaid, ilmu akidah, kadang disebut sebagai ilmu usuluddin, pokok agama Islam, kadang disebut ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu membicarakan tentang kalamullah. Sebab dinamakan ilmu kalam kerana terdapat dalamnya perbincangan mengenai kalamullah. Adakah ia qadim, kalam Allah tu kalam yang qadim, kalam yang sedia kala, atau hadis ataupun kalam yang baru seperti sifat makhluk. Sehingga ramai yang diseksa atau dibunuh kerana enggan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, salah seorang ulama Baghdad, diperintahkan oleh Al-Wasiq billah. Okey. Al-Wasiq billah. Ini Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah ke-9, dilahirkan di Baghdad. Diperintahkan khalifah supaya berkata Al-Quran itu makhluk, tapi beliau enggan, lalu dipancung, dipenggal lehernya dan digantung kepalanya di Baghdad, dan diperintahkan supaya kepala yang digantung itu ditunggu serta dipalingkan dari kiblat. Lalu orang yang menunggunya menceritakan kepada Al-Wasiq bahawa dia melihat pada waktu malam kepala itu berpaling sendiri ke arah kiblat dan membaca surah Yasin dengan bacaan yang fasih, ini suara yang jelas, atau menurut riwayat lain membaca firman Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia patutkah menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja dengan hanya berkata cukup kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ini cerita yang kita nak bicarakan tentang ilmu usuluddin, ilmu akidah juga disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam di sini ialah bukan ilmu falsafah bebas, logik akal semata-mata. Tapi ilmu kalam ini ialah ilmu yang membicarakan tentang kalamullah, tentang kata-kata Allah yang merujuk kepada sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah, dan perbicaraan memberi fokus pada sifat-sifat Nabi SAW dan para rasul yang lain. Juga kita sebut ilmu kalam ni ilmu yang membicarakan kalam Allah, ilmu yang membicarakan kalam Allah. Adakah kalam Allah ni kalam sama dengan makhluk, atau kalam Allah ni kalam sedia kala yang berbeza dengan makhluk? Ada satu cerita dulu zaman Khalifah Abbasiyah yang diperintahkan oleh Al-Wasiq billah Harun bin Mu'tasim. Al-Wasiq billah ni orang yang pegang teguh dengan agama Allah. Al-Wasiq billah macam sultan-sultan kita lah, Sultan Al-Mu'azzam, Sultan Al-Wasiq billah.
Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Iyaka. Al-muktafi billah. Orang yang cukup dengan Allah. Iyaka. Setara dengan nama BMW bukan kancing. Ni BMW nak racing dengan Alza, mana boleh? Private nak racing dengan Audi, mana boleh? Maknanya nama je nama, mesti ada kualiti. Ni kita dah sebut Al-Mu'tasim billah, apa lagi? Al-Muktafi billah, Al-Wasifu billah, Muazzam Shah, macam-macam nama, tapi tak jaga agama. Ni orang kata gagal Ustaz Zamihan, Sultan pun dia bantai. Bukan Sultan kita bantai, kita cakap pasal nama yang patut kena dengan tuannya. Ini nama tak kena dengan tuan. Nama Hafizullah tapi tak semayang. Nama ni orang yang menjaga agama Allah, dia tak semayang. Hafizullah apa? Nama Muhammad tapi Nabi dia tak kenal. Baik nama Cimpeng, mudah. Ada kau main ni kan? Nama tak kenal dengan tuan, tak ada ya. Allahu Akbar. Ni nama dia Wasiqu billah, dia berfahaman Mu'tazilah. Dia paksa rakyat jelata, paksa ulama. Sebut apa? Quran tu makhluk. Siapa tak sebut Quran makhluk, penggal leher dia. Lepas tu kepala penggal, patutnya tanam lah. Kalau betul pemerintah Islam ni, penggal kepala ulama, lepas tu letak kepala ulama tu atas pagar. Lepas tu paling muka daripada menghadap kiblat. Lepas tu suruh orang tunggu lagi, tengok kepala dia terjadi apa. Ni orang yang menentang perintah khalifah. Jahat khalifah dalam Mu'tazilah, sesat. Kemudian ambil tindakan jahat. Memang orang sesat jadi jahat. Lepas tu orang tunggu tu, dia tunggu-tunggu, tiba satu keajaiban berlaku. Kepala ulama ni hak berpaling arah kiblat dengan secara sendirinya, kuasa Allah paling menghadap kiblat. Paling menghadap kiblat. Lepas tu orang hak tunggu kepala ulama tu pula, dia dengar kepala tu duk baca surah Yasin dengan bacaan yang jelas, ataupun duk baca surah Al-Ankabut ayat kedua, asibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia berkata mereka dibiarkan begitu saja? Adakah cukup manusia menyangka mereka telah beriman dan berkata mereka dibiarkan begitu saja sedangkan mereka tak diuji? Cukup tak kita kata aku beriman dah sedangkan kita tak diuji? Tak cukup. Tu maknanya ulama tu diuji dengan ujian yang berat. Khalifah kata Quran tu makhluk, dia enggan mentaati perintah khalifah, akhir kali dihukum pancung dan kepalanya digantung atas pagar. Dan kekuasaan Allah tunjuk bukti bahawa khalifah tu jahat dan ulama tu di pihak yang benar, menjelaskan tentang perihal pendirian kalam Allah bukan makhluk yang berbeza dengan makhluk. Matlamat kita mengaji ni untuk mempelajari ilmu ini, untuk bezakan antara akidah yang betul daripada akidah yang salah. Kita belajar akidah ni, mana akidah yang betul? Akidah yang betul Ahlussunnah Jemaah lah. Mana akidah yang salah? Wahabi, Syiah, Liberal, Ayapi, JKH, Qadiani, Bahai dan lain-lain. Keenam, hukum mempelajari ilmu ni fardu ain, wajib belajar ke atas setiap mukallaf dan mengenainya lah soalan pertama yang akan ditanyakan pada manusia dalam kubur. Wajib belajar akidah. Tak belajar akidah dosa. Dan dalam kubur soalan mula-mula masuk ditanya malaikat bukan nakir, ma rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Boleh jawab tak jawab? Soalan bocor tu tak boleh jawab juga. Kalau periksa UPS soalan bocor, kecoh satu Malaysia. Soalan kubur ni dah lama bocor, tak kecoh-kecoh, tak doli pun, tak apa. Soalan bocor tak ada jawab juga. Apa lagi kita nak kata? Kalau anak murid kita cikgu lah, cikgu. Anak murid kita, ni soalan ni bocor ni, masuk periksa esok ni. Buat. Mari periksa tak boleh buat, apa dak mendengar ni? Tak boleh buat cikgu. Semalam dah bagi soalan. Tak boleh buat cikgu. Bodoh ni. Ni kita. Hak nak jawabnya bukan mulut tu, nak jawab bukan mulut. Soalan periksa tu jawab dengan akal, jawab tulis dengan tangan, mudah aja. Tapi hak soalan lubang kubur tu nak jawab dengan apa? Jawab dengan iman dan takwa. Dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah terdapat hadis yang panjang
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antum mas'uluna anni fama antum qailuna qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kamu akan ditanya tentang aku. Macam mana kamu tak kenali aku sebagai nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamak, minah, makcik, makda, makngah, cikgu, cikgi, ustaz, alim, ulama, mengenal tak aku siapa? Akhirat nanti kamu akan ditanya tentang aku. Jadi masa waktu dunia kamu kena belajar tentang aku. Fa antum mas'ulun, kamu akan disoal tentang aku. Fama antum taqulun, nak cakap apa? Akhirat nanti Allah tanya kamu tentang aku ni, nak cakap apa? Nak jawab apa? Qalu nashhadu annaka, kami bersaksikan di kau ni Muhammad pesuruh Allah, qad ballaghta, di kau telah menyampaikan risalah Allah, menunaikannya, dan wa nasahta, dan kamu telah beri nasihat pada umat ini. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Tujuan dan masalah yang kita nak bincang dalam kitab ini ialah masalah yang sabit, yang pasti dalam ilmu usuluddin. Masalah yang muktamad, yang kita kena faham tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang kitab, tentang qada, tentang qada hari bagi ni, hak kita nak faham betul-betul tu. Itu kajian permasalahan kita. Seperti yang dikatakan jauhar. Jauhar ni benda yang halus, benda yang atom, benda kecil, benda seni, ataupun arak, benda sifat. Kita nak bahas kan? Boleh tak kita kayakan zat Allah ni macam keput lekor? Tak boleh, haram pun dia. Ada setengah orang kata, Allah ni macam mana? Batman, Superman, Ultraman, Cakman. Dia kaya gitu. Haram pun dia. Lepas tu benda halus, benda seni, hak berkait dengan zat Allah, tak ada bandingan, tak ada khayalan. Arak sifat Allah. Sifat manusia nampak, sifat manusia, sifat binatang, sifat tumbuhan, sifat benda. Tapi sifat Allah tak nampak. Sekira-kira kita faham, itu memerlukan kepada pengkajian. Dan mensabitkan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, serta mensabitkan sifat-sifat Allah melalui dalil-dalil Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mensabitkan, menetapkan kembalinya jasad yang sudah hancur, dan mensabitkan adanya syurga dan neraka. Ke-8, sumber yang diambil, tempat ambilan sumber ilmu akidah ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kita panggil akal. Akal warah, kita kata. Allah ada tak logik akal tadi? Ada akal. Tempat ambilan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Quran, sunnah, ijma' dan akal. Kelebihan faedah ilmu ini untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kita belajar akidah ni, jaga akidah, jaga Islam, dunia akhirat, selamat. Mendapat ganjar syurga yang kekal selama-lamanya, dan melihat wajah Allah Ta'ala yang tiada bandingan dengan sesuatu. Nikmat yang paling besar di sunnah jemaah adalah melihat Allah, lihat wajah Allah, tidak sama dengan sesuatu. 10. Nisbah dan kaedah. Nisbah ilmu ini ilmu agama yang paling penting, kerana ilmu ini membincangkan akidah yang merupakan asas ataupun tunjang agama Islam. Tujuan utama ilmu ini, tujuan utama ilmu ini untuk mengenal Allah yang Maha Agung. Kita ngaji ni nak kenal Allah. Kerana mengenal Allah itu adalah fardu dan wajib atas setiap yang akil baligh. Justru hendaklah diketahui dengan i'tikad yang jazim. Jazim ni muktamad. Lagi tepat dalam hakikat yang sebenar. I'tikad sebegitu tidak akan diperoleh kecuali dengan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kerana mengikut keduanya, ke Quran Sunnah tu akan hilanglah keraguan. Kalau kita belajar melalui Quran Sunnah tentang soal-soal akidah ni, hilang keraguan kita, hilang syak, hilang zan dan hilang waham. Syak ni 50-50. Zan ni berat sangka kita 60. 60 berat sangka, 40 ke negatif. 60 tersangka, orang ni boleh jadi penjahat ni. Mana kita 60 situ, sangka dia penjahat. 40 lah kita sangka dia orang baik. Tu zan. Berat pada negatif. Dan waham. Waham ni banyak sangat negatif. Boleh jadi 80. 80 negatif kita. 20 tu positif. Kita dapat grade-grade itu. Ini antara keraguan yang ada dalam hati manusia tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, kitab, qada, kiamat. Dan dengan itu berhasillah ilmu yang yakin. Bila kita belajar Quran, hadis, ijma', akal, yakinlah kita tentang akidah.
Dengan itu diketahui bahawa seluruh alam ini adalah tanda yang menunjukkan kepada Allah yang menciptanya. Dia maha berkuasa, maha mengetahui, dan dialah yang mendirikan 7 lapis langit dan bumi. Bila kita yakin je lah bagi kita, bumi ni ciptaan Allah. Allah yang mencipta segala-galanya, maksud 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dialah Allah yang wajibul wujud, Allah yang wajib ada. Akal kita kata Allah ni wajib ada, tak boleh nak nafi kewujudan Allah. Lagi qadim, Allah ni bersifat dengan sedia kala, dan kekal Allah selama-lamanya yang mentadbir segala yang wujud. Bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, mana Allah tu ada, Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Kewujudan Allah lebih nyata dan lebih jelas daripada sesuatu yang lain. Kita nampak Allah lebih jelas. Hak biasa kita nampak apa hak lebih jelas? Duit kita, IC, ada IC tak? Ada telefon. Hak lebih jelas telefon ada. Kalau hilang telefon sudah. Ada kita. Kalau hilang iman tak apa-apa. Kalau hilang telefon ngamuk. Kerana dialah yang menyatakan dan mengadakan setiap makhluk. Dialah Allah yang menerangkan 7 lapis petala langit dan bumi. Tanpa cahayanya yang menerangi, tidak mungkin sesuatu itu akan nyata. Kalau Allah tak cipta langit, bumi, matahari, tak nampak benda ni. Kalau Allah tak zahirkan, kalau Allah tak zahir, itu menyata, maknanya menzahirkan. Maka jangan disangka bahawa Allah tu terlindung oleh alam ini, kerana yang terlindung itu pasti lemah. Jangan kata Allah terlindung balik alam. Alam ni besar sangat, Allah tu terlindung balik alam. Kerana terlindung itu membawa maksud lemahnya Allah. Sedangkan Allah SWT menguasai segala hamba-Nya berdasarkan firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha berkuasa atas tiap segala hamba-hambanya, dari sudut takbir dan takdir. Surah Al-An'am ayat 18. Tujuan ilmu ini adalah untuk menetapkan kesempurnaan zat Allah dan mensabitkan juga baginya kesempurnaan dan keesaan Allah dalam pencipta alam. Mana Allah aja cipta alam ni, melainkan. Di samping itu, ilmu ini juga menafikan Allah SWT, menafikan Allah dengan segala sifat kekurangan, menafikan Allah dengan sebarang persamaan dengan makhluk. Antara tujuan ilmu ini adalah untuk mensabitkan bahawa Allah SWT telah mengutus ramai para rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka itu adalah manusia yang paling sempurna pada zaman masing-masing, memiliki sifat-sifat terpuji Rasul tadi, dan bebas daripada sifat-sifat kekurangan Rasul tadi, dan menjadi kewajipan kepada setiap orang membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh para Rasul, kerana semuanya adalah benar belaka. Kategori iman. Iman ini ada beberapa kategori. Yang pertama, tahap keimanan bagi seseorang yang bertaklid. Iman ikut orang. Yang kedua, tahap keimanan bagi seseorang yang arif, yang mengenal Allah. Kategori manusia ni, orang yang mengenal Allah. Satu lagi, ikut je. Ikut tu bukan ikut yang jahil, ikut orang yang bukan Islam, ikut orang yang mengenal Allah. Okey? Habis. Cukup tu. Baca 5 muka surat, 7 muka surat. Cukup tu.